Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu di dalam pelajaran Kesultanan Islam Johor darjah 2, pelajaran 3. Murid-murid boleh buka muka surat 7, Sultan-Sultan Negeri Johor. Sambungan daripada yang lepas, Kesultanan Dinasti Melaka. Kita baca dahulu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatik. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi. Waftah lana bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana wa sahil lana abwaaba fadlik. Ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sultan-Sultan Negeri Johor, pengenalan. Ini pelajaran yang lepas. Sejarah Johor adalah kesinambungan daripada Kesultanan Melaka. Tertubuhnya Kerajaan Negeri Johor adalah kesinambungan daripada Sultan Melaka. Yang kedua, pada tahun 1528 Masihi, Sultan Alauddin Riayah Shah II daripada dinasti Kesultanan Melaka telah membuka Johor dan bertapak di kota Kara, Sungai Johor selepas Portugis menguasai Melaka. Portugis menguasai Melaka, dia menyerang Melaka, lalu Sultan Alauddin Riayah Shah ini membuka Johor pada tahun 1511. Yang ketiga, pusat pemerintahan Johor berpindah sebanyak 12 kali di sepanjang Sungai Johor dan seterusnya di Kepulauan Riau disebabkan serangan musuh banyak kali dan berpindah sebabkan serangan musuh dan yang terdiri daripada Portugis, Belanda, Aceh dan yang berhasrat menguasai perdagangan. Perdagangan ketika itu amat penting. Yang keempat, pusat pemerintahan Johor kini terletak di kota Iskandar Puteri sampailah ke hari ini. Kelima, sejarah Kesultanan Johor ditadbir oleh pemerintahan dinasti Kesultanan Melaka. Ini daripada Sultan Melaka dahulu. Apabila Belanda menyerang Melaka, maka Sultan itu buka pula kerajaan Johor di dinasti bendahara. Ini yang kita akan dinasti bendahara yang akan kita lihat pada hari ini, dan akan datang kita lihat dinasti Temenggung. Yang pertama, pemerintahan dinasti Kesultanan Melaka yang kita dah lihat yang lepas, nama-nama sultan tersebut. Yang kedua, pemerintahan dinasti bendahara yang kita akan lihat pada kali ini. Sultan terakhir daripada dinasti Kesultanan Melaka ialah Sultan Mahmud Shah II yang dikenal sebagai Sultan Mahmud Mangkat Dijulang. Ini peristiwa sejarah dahulu. Selepas itu, pemerintahan negeri Johor berpindah kepada dinasti bendahara. Pemerintahan dinasti bendahara yang pertama, Sultan Abdul Jalil yang keempat, pemerintahan 1699 hingga 1718. Kedua, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, pemerintahan daripada 1718 hingga 1722. Yang ketiga, Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah, pemerintahan 1722 hingga 1760. Kita lihat pemerintahan dinasti bendahara seterusnya. Yang keempat, Sultan Abdul Jalil Muazzam Shah, pemerintahan 1760 hingga 1761 setahun. Kemudian yang kelima, Sultan Ahmad Riayah Shah, pemerintahan 1761 hingga 1761, tak sampai setahun. Kemudian lihat Sultan Mahmud Shah yang ketiga, pemerintahan 1761 hingga 1812. Ini lama. Kita sambung lagi pemerintahan dinasti bendahara yang ketujuh, Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah, pemerintahan 1812 hingga 1819.
Yang ke-8 Sultan Hussein Shah, pemerintahan 1819-1835. Yang ke-9 Sultan Ali Iskandar Shah, pemerintahan 1835 hingga 1855. Okey, cukup untuk dua dinasti daripada 1528 hingga 1855, iaitu dinasti Kesultanan Melaka hingga dinasti Bendahara. Keterangan lagi kita lihat di sini, pada 10 Mac 1855, Sultan Ali Iskandar Shah menandatangani satu perjanjian dengan Datuk Temenggong Daeng Ibrahim Baginda dengan sukarela menyerahkan kerajaan dan negeri Johor kepada Datuk Temenggong kecuali jajahan Kesang. Pusat pemerintahan Datuk Temenggong ialah di Teluk Belanga. Dalam tahun yang sama, Datuk Temenggong dan paduka anak anda Baginda Tun Abu Bakar serta pengikut-pengikut yang setia mendarat di Tanjung Puteri. Kemudian Baginda membuka sebuah penempatan yang dinamakan Iskandar Puteri. Inilah yang pusat pemerintahan hingga ke hari ini. Datuk Temenggong tidak menggunakan gelaran Sultan. Ini sebab dia kerana menghormati Sultan Ali Iskandar Shah yang ketika itu menjadi Sultan Kesang. Ini satu nama tempat je yang ditadbir oleh Sultan Ali Iskandar Shah. Sekian, terima kasih. Kita baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farduduhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.